pada mulut kita akan jadi takut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nak bercakap ni, Nabi kata cakap benda yang baik. So suatu perkataan yang boleh mendatangkan kebaikan dan juga pahala bagi diri kita. Kalau bercakap melibatkan dosa, akan dihisap. Allah Ta'ala akan hitung. Dia tanya balik, keluar perkataan apa? Perkataan yang kita keluar hari-hari itu banyak daripada mulut kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuturkan, apa perkataan yang keluar daripada mulut kita. Jadi kalau sedar yang ni, takutlah. Kita nak cakap mulut jelabah kan? Nak mengumpat ke orang, ngutuk orang, caci maki, hamun orang, takut. Semua akan dihisap. Itu perkataan. Sejak kita akhir baligh, berapa perkataan yang kita tuturkan? Yang kita keluar daripada mulut kita. Banyak tak terlepas perkataan-perkataan yang melibatkan dosa? Banyak. Jadi bila kita sedar, kita kena bertaubat kepada Allah. Sebab banyak sangat perkataan yang keluar daripada mulut yang menyakitkan hati orang, yang menyebabkan perkataan itu menyebabkan jadi dosa. Yang keduanya perbuatan. Banyak perbuatan pun banyak. Apa benda yang kita buat, tikah laku kita sejak kita akhir baligh sehingga sekarang ni, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang menyebabkan jadi payah tu. Tu tak cek kita punya amalan lagi, ibadat-ibadat lagi. Perkataan, perbuatan yang tu pun sudah menyusahkan kita. Apatah lagi dicek perinci setiap amalan kita. Sembahyang, puasa, zakat, haji kita, semua dibedah siasat. Sempurna ke tak sempurnakan amalan kita. Okey, terus. Cara hisab dilakukan melibatkan perkara gaib dan tidak terdapat dalil yang menjelaskannya secara terperinci. Manusia dihisab dalam bentuk yang berbeza-beza. Ada dalam kalangan mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan, dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan amalan yang terlibat di hadapannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memperlihatkan amalan buruk yang dilakukan secara rahsia dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, mengampunkan dan memerintahkannya ke syurga. Ada juga yang dihisab secara halus dan satu persatu. Dia akan ditanya setiap perkara yang dilakukannya secara terperinci dan diminta membawa alasan dan hujah kenapa dia melakukan perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala ni dia adil. Sesuatu perbuatan tu bila Allah Ta'ala nak hisab, Allah Ta'ala tanya tu sebenarnya diikori dengan hukuman. Tapi takut manusia ni biasalah, bila dijatuhkan hukuman salah, akan ditimpakan hukuman dan azab, dia akan lawan, dia akan bertikai. Kenapa kena macam ni? Kenapa dia bertindak macam ni? Kenapa dihukum begini-begini? Jadi Allah Ta'ala kata, kamu buat ni apa alasan? Sampai setara tu Allah Ta'ala ni punya penyayang kepada hamba, nak bagi puas hati. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia tanya Allah Ta'ala, kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, bagaimana kamu boleh menghidupkan orang yang mati? Orang yang mati ni hancur tubuh badan, macam mana kamu boleh hidup semula? Allah Ta'ala kata, kamu tak yakin ke? Kamu tak percaya ke aku boleh buat? Nabi Ibrahim kata, bukan tak percaya, walakin liyatma'inna qalbi, nak bagi hatiku tenang, hatiku puas, aku nak bukti. Allah Ta'ala bagi bukti. Nabi Ibrahim tanya, sepatutnya kamu tak payah tanya, aku Tuhan, kamu makhluk, kamu hamba aku, kamu tak payah tanya. Tapi penyayangnya Allah Ta'ala dilayan. Sehingga di akhirat nanti pun Allah Ta'ala tanya, kamu buat ni apa alasan? Kamu kata ucapan yang buruk macam ni, apa sebab? Apa hujah? Apa alasan kamu cakap macam ni? Kamu buat macam ni, apa alasan kamu? Sepatutnya campurlah neraka pun cukup dah. Allah Ta'ala Maha Adil. Dia boleh buat macam tu. Dia tengok orang ni dah dosa banyak, berat dosa daripada amalan dia, kebajikan dia campur je. Siapa nak bertikai Allah? Tapi dia nak bagi puas. Sebagai di mana di dunia dia bagi puas, di akhirat esok dia bagi puas, sehingga orang tak ada alasan. Orang mati hujah, mati akal. Dah orang tak boleh bagi alasan kenapa dia buat macam ni, kenapa benda ni dia tuturkan yang dia cakap, lalu Allah Ta'ala hukum dia. Sampai macam tu penyayangnya, adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Okey, terus. Ketika itu yang terlibat tidak memperoleh alasan dan hujah di atas amalan yang dilakukannya itu. Kerana itu dia binasa bersama dengan orang-orang yang binasa, dan segala kejahatannya yang didedahkan di khalayak ramai pada hari itu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Maksudnya, kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalan dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan begitu. Apa maksud keluarga beriman ni? Bukan keluarga daripada adik-beradik dia, daripada anak beranak dia, bukan. Orang yang beriman di sini maknanya ahli-ahli syurga. Dia masuk, pergi kepada ahli syurga tu dalam keadaan gembira. Jadinya sebagaimana biasalah orang yang lulus peperiksaan, lulus ujian, seronok tak seronok? Seronok kan? Ini dia lulus ujian lah. Segala perbuatan-perbuatan dia di atas dunia ni, hasil dan kesannya dia memperoleh buku suratan amal melalui tangan kanan. Berjayalah dia. Sebab tu dia kembali, dia pergi bertemu dengan ahli keluarga yang beriman. Maknanya setiap orang yang beriman tu dia berjumpa dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga setelah melalui ujian-ujian itu yang banyak yang dia lulus di dalam ujian tersebut. Okey, terus. Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan merawang menyebut kebinasaannya, dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menculang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, dan saya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba yawm al-qiyamati 'udhiba faqultu 'alaysa qad qala Allah 'azza wa jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Faqala, "Laysa dhaka al-hisabu, innama dhaka al-'ardu. Man nuqisha al-hisaba yawm al-qiyamati 'udhiba." Maksudnya, sesiapa yang diperhalusi hisabnya akan pasti diazab. Aku berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu bukan hisab, sebaliknya itu adalah pembentangan amalan. Sesiapa yang diperhalusi hisabnya pada hari kiamat akan pasti diazab. Dalam hadis riwayat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu." Maksudnya, belum bergerak kedua-dua kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang umurnya, ke manakah dihisabkan, tentang ilmunya kepada apa yang dilakukan, tentang hartanya daripada mana diperoleh, dan ke manakah dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya ke mana digunakan. Jadi hisab ni maknanya Allah Subhanahu wa taala dia akan cek amalan. Dia ada dua keadaan manusia. Ada yang jenis dibentangkan, ditunjukkan. Yang tu tak apa. Dia akan memperolehi maknanya suatu hisab yang mudah. Tidak menjadi suatu kesulitan bebanan kepada dia. Dibentangkan, ini amalan kamu. Tetapi apabila satu lagi yang menjadi kepayahan kepada manusia, dicek satu demi persatu setiap amalan yang dipersembahkan. Yang ini menyebabkan dia jadi sulit. Sudah tentu di dalam amalan dia di atas dunia ni tidak sempurna. Perbuatan dosa dia lebih banyak daripada perbuatan pahala. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini dihisab. Maknanya dicek setiap amalan secara terperinci. Okey, terus. Berdasarkan hadis di atas, antara yang akan disoal pada hari kiamat kelak ialah 4 perkara, iaitu penggunaan umur, ilmu, perolehan harta, dan penggunaan harta dan tubuh badan yang sihat, yang akan menjadi saksi terhadap maksiat yang dilakukan oleh seseorang.
seseorang hamba ialah lidah, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit, bumi, malam, siang, malaikat hafazah, harta, saksi dalam kalangan manusia. Antara saksi yang disebutkan dalam Al-Quran ialah lidah, tangan dan kaki. Jadi agak-agak yang jadi saksi kepada perbuatan kita 12 ni, agak-agak boleh terlepas tak? Boleh mengelak tak? Boleh lari tak? Boleh tipu tak? 12 perkara ini jadi saksi kepada amalan kita, perbuatan kita. Okey, terus. Antara saksi yang disebutkan dalam Al-Quran ialah lidah, tangan dan kaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Maksudnya, pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Antaranya juga ialah pendengaran, penglihatan dan kulit badan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Maksudnya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Antara juga amalan yang dilakukan manusia, ia berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada an ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها. Maksudnya, Rasulullah SAW membaca firman Allah. Pada hari itu bumi memberitahu segala beritanya. Bagi dia bersabda, adakah anda tahu apakah berita yang diberitahu oleh bumi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Sabda baginda, berita-beritanya ialah bumi menjadi saksi ke atas setiap hamba atau umat terhadap apa yang mereka lakukan di atas belakangnya, dengan menyatakan ia melakukan ini dan ini pada hari begini dan begini. Sabda baginda, inilah berita-beritanya. Perkara pertama dihisab ialah yang melibatkan hutang darah kerana kesalahan membunuh orang. Ia dinyatakan dalam hadis riwayat Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi bid-dima." Maksudnya, perkara pertama yang akan diputuskan hukum pada hari kiamat kelak ialah yang berkaitan dengan hutang darah. Ini yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Bagi yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang akan ditanya ialah hutang solat yang tidak ditunaikan oleh seseorang. Dalam hadis Hurairah bin Qasibah radhiyallahu anhu menjelaskan, Qabisah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqafa min faridati shay'un qala rabb 'azza wa jalla unzuruha li-'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Maksudnya, sesungguhnya amalan yang awal dihisab oleh Allah ke atas hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika sekiranya ia elok, orang yang terlibat dengannya berjaya dan selamat, dan jika ia rosak, orang yang terlibat dengannya akan kecewa dan merugi. Jika amalan fardunya berkurangan, Tuhan berfirman, lihatlah adakah hamba-Ku mempunyai amalan surat, lalu disempurnakan amalan fardu yang kurang itu dengan amalan sunat tersebut. Kemudian seluruh amalnya akan dilakukan demikian. Orang yang pertama yang akan dipanggil untuk hisab adalah Nabi Adam AS. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awwalu man yud'a yawm al-qiyamati Adamu فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك
فيقول أخرج بعد جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرجوا فيقول أخرج من كل 199 فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. Maksudnya, orang yang dipanggil pada hari kiamat ialah Adam. Baginda dilihat oleh zuriatnya dan dapat dilihat oleh mereka. Lalu dikatakan kepada zuriat keturunannya, inilah bapa anda semua Adam. Baginda menjawab, ya. Lalu Allah berfirman kepadanya, keluarkan orang-orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam neraka dalam kalangan zuriat keturunanmu. Baginda berkata, wahai Tuhanku, berapa ramaikah? Allah berfirman, keluarkan untuk dimasukkan ke dalam neraka tiap-tiap 100 orang seramai 99 orang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apabila diambil daripada kalangan kami seramai 99 orang, apakah tinggal lagi dalam kalangan kami? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku kalau dibandingkan dengan umat-umat lain, laksana sehelai bulu putih yang berada pada badan seekor lembu jantan yang berwarna hitam. Dalam 100 orang tu 99 masuk neraka, seorang masuk syurga. Jadi sikit sangat bilangan yang masuk syurga tu. Semoga kita sebahagian daripada ahli syurga lah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Daripada 100 tu seorang yang layak. Cuba bayang. Dalam, kalau andai kata dan semua kita ni 100 orang, seorang je. Macam mana? Hak layak masuk syurga, hak lain semua masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Okey, terus. Antara orang yang pertama juga dihisab selepas daripada Nabi Adam AS ialah orang yang melakukan amalan secara riak, yang melibatkan orang yang mati syahid, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhidu fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم يقال عالم وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Maksudnya, sesungguhnya manusia yang paling awal dibicarakan pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang mati syahid. Dia dibawa ke muka pengadilan Allah, lalu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberi kepadanya, dan lelaki itu mengenalinya. Allah berfirman kepadanya, apakah yang anda lakukan dengannya? Lelaki itu menjawab, aku berperang pada jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, anda bohong. Sebenarnya anda berperang untuk dikatakan anda seorang yang berani. Maka itulah yang telah dikatakan kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan supaya dibawa ke tempat hukumnya, lalu diseret di atas muka sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Setelah itu dibawa pula seorang yang belajar ilmu, dan dia pula mengajar kepada orang ramai. Dia juga pandai membaca Al-Quran. Dia diperintahkan supaya dibawa ke muka pengadilan,
lalu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Lelaki itu mengenali kesemua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang kamu lakukan dengannya? Lelaki itu berkata, aku telah belajar suatu ilmu dan aku mengajarkannya pula kepada orang lain. Aku juga membaca Al-Quran keranamu. Allah berfirman, anda berbohong. Sebenarnya anda belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya anda dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran. Maka telah dikatakan begitu kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan ke tempat hukumnya. Lalu dia diseret di atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Setelah itu seorang lelaki yang diberikan dengan kesenangan hidup dan berbagai-bagai harta benda dibawa ke muka pengadilan. Ketika itu diperkenalkan segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Lelaki itu mengenal nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman kepadanya, apakah yang telah anda lakukan dengannya? Lelaki itu berkata, aku tidak meninggalkan satu jalan yang engkau kasihi supaya aku berbelanja, melainkan aku membelanjakannya kepadanya kerana-Mu. Allah berfirman, anda berbohong. Sebenarnya anda melakukan perkara tersebut supaya anda dikatakan seorang yang pemurah. Sesungguhnya itulah yang dikatakan oleh orang ramai kepada anda. Kemudian lelaki itu diperintahkan supaya dihukum. Lalu dia diseret ke atas mukanya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Umat yang pertama pula yang akan dihisab ialah umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka merupakan umat yang terakhir dibangkitkan Allah ke dunia. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nahnu al-akhiruna wa nahnu as-sabiqun yawm al-qiyamati baida anna kulla ummatin utiyat al-kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع لليهود غدا ونصارى بعد غد. Maksudnya, kita adalah umat terakhir yang dilahirkan ke dunia dan umat yang didahulukan pada hari kiamat. Meskipun tiap-tiap umat dikurniakan kitab dahulu daripada kita dan kita dikurniakan kitab kemudian daripada mereka, tetapi pada hari ini, yakni hari Jumaat, telah ditentukan untuk kita. Allah memberi petunjuk kepada kita baginya. Manusia yang lain mengikut di belakang. Yahudi esok hari dan Nasara pula lusa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.